Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala ala falyuballigh asyahidul ghaib, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukralillah. Segala puji bagi Allah, sama kita syukur kepada Allah. Dengan limpah rahmat Allah, kasih sayang Allah, kasih belah Allah, Rahman Allah, Rahim Allah, Karim Allah, Halim Allah, Hakim Allah. Segala sifat hakiki dengan zat hakiki yang ada pada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah bagi kebaikan kepada kita semua. Sebab gapo kata kebaikan? Sebab kita semua hari ni Allah bagi peluang masa untuk agama. Baik jemaah duduk dalam keluar, baik tempat teh mari nusrah. Semua kaitan dengan agama. Sebab kata Nabi, siapa saja Allah Ta'ala nak bagi kebaikan, Allah bagi agama. Bukan agama saja, mana faham dalam agama. Yufaqih fiddin. Jadi kita semua ni dipilih, ditapih, muntakhab oleh Allah untuk kaitan dengan agama. Bukan kita faham, tapi Allah pilih kita duduk dalam medan belajar, usaha untuk nak dapat faham. Sebenarnya orang faham ni tak ada dalam ni. Kelimah atau faham yufaqih fiddin ni nak kata kepada kita semua tak boleh dah. Baik orang bayar, orang ceramah pun nak kata faham agama tak. Ulama atau orang faham mati belaka. Mana para sahabat, sahabiah tu ya. Sebab gapo dia faham, dia ada tanda-tanda. Faham ada pada mereka itu ya tanda gapo. Apabila kait dengan agama, mereka sanggup gerbeh diri masa harta untuk agama, mengutamakan agama, mengakhir dia tak belakang mana keperluan dia, hajat dia tangguh untuk tunaikan kehendak Allah, kehendak Rasul. Itu orang faham. Kita hari ni kadang-kadang boleh buat dah. Tak panggil tangguh lagi lah. Ada-kadang sibuk. Sahabat-sahabiah ni dia setiap masa, setiap keadaan apabila ada takazat agama, labbaik ya Rasulullah. Tak tanya apa dan kenapa. Sebab apa Gena buat apa Tak. Labbaik ya Rasulullah. Yo hadir. Amas dia. Tak tanya gapo lah. Itu orang faham. Sebab gapo mereka itu faham? Sebab mereka itu ada usaha, ada belajar. Hari ni nak oyak ada kita semua ni mana duduk dalam medan usaha lah, kita belajar. Belajar ni pun pilihan daripada Allah. Banyak orang hati kandak untuk nak belajar tapi tak dapat belajar. Banyak orang juga duk niat-niat azal-azal tapi tak sampai masa. Mana tak dimuntakhab oleh Allah. Mana kita hari ni dah jemaah baik, tempat teh yang mana datang untuk nasrah. Bagi pipone kaum ibu wanita kita panggil ni lebih berharga sekali. Mahal sekali lah pipone kita. Sebab kaitan dengan agama ni Allah guna retina. Allah pilih retina sebagai asbab mudah orang-orang jatuh untuk buat pengerban dengan agama. Dia mari daripada sokongnya. Nak sokong ni mari daripada faham. Faham daripada kaum ibu wanita. Sejarah dia mari lagu tu. Sebab tu hari ni kita semua alhamdulillah lah, syukur kita pada Allah. Moga-moga Allah Ta'ala pilih kita lagi, istiqamah kita lagi dengan pengerbanan ini. Dan Allah Ta'ala tambah lagi kebaikan.
Mana amalan agama, pengerben dengan agama ni, Allah pilih kita pula tambah lagi. Sebab ada janji Allah dalam Al-Quran, siapa syukur atas nikmat ni, Allah akan tambah nikmat. Ulama tafsir tambah di sini mengekali mana istiqamah dia dalam kebaikan. Lepas tu tambah, pilih pula boleh buat amalan lain tetap agama. Hari ni alhamdulillah kita syukur di hati, syukur di lidah dengan perkataan, serta kita usaha lagi supaya menekatkan amalan agama dalam kehidupan. Sebab Allah Ta'ala bagi juga kepada manusia ni usaha ikhtiar. Orang nak pada agama ni, pertama kali dalam hati dia ni kena ada sifat talab. Kandak, berhajat. Bahasa Sia panggil kuamiyat. Kandak dulu baru dapat. Kalau orang tak kandak, tak dapat. Seperti mana di zaman Nabi Abu Talib. Walaupun dia buat usaha. Usaha ke apa? Usaha jaga Nabi, jaga semua tu. Agama dah tu. Kasih ke Nabi. Tapi hati tak say. Hati dia tu talab tak ada. Berhajat tak ada. Tak say Belum sebab anak saudara tahu belaka kata inilah Nabi akhir zaman. Sebab dia boleh tengok dalil-dalil banyak. Tengok atas hati talab tak ada, dia mahrum. Tak dapat. Sebab tu saudara kan ibu, hari ni mula-mula sekali kita ni hati kita kena perasa kata talab, berhajat kena ada. Yang kedua usaha. Kita nak tu mula daripada nak tu lah kita mula usaha. Usaha ni dengan pengerben ni. Tak ada satu zaman pun Allah Ta'ala hantar Nabi mari untuk usaha agama tanpa pengerben ni. Gapo gerben-gerben ni mujahadah. Pengerben ni sia salak. Susah payah. Letih lelah. Tak ada seorang Nabi mari dengan seni. Nak pada agama tumbuh dalam kehidupan diri dan seluruh umat dengan pengerben ni. Pengerben ni di sini syarat dia diri kita, masa kita, harta kita. Yang mana Allah Ta'ala guna kita hari ni. Ya jemaah supa, orang nusrah supa. Masa dia lebih lagi masa kita orang tina ni. Berharga sekali. Allah kena, Allah suka. Pengerben ni masa orang tina ni dia lebih pada orang jatuh. Semualah setiap segi orang tina Allah Ta'ala kena dia. Ada riwayat juga. Kalau minta dengan Allah, doa dengan Allah ni, permintaan orang tina ni lebih cepat pada orang jatuh. Bahkan kata amin orang tina tu Allah Ta'ala suka. Dan Allah Ta'ala lebih makbul daripada orang jatuh. Sebab orang tina ni letih banyak, susah banyak, penat banyak dengan agama. Dengan kehidupan harian ni orang tina lah letih sekali. Allah Ta'ala buat dia lagu tu. Walaupun kerja buat dia sebab orang jatuh tak ada. Tapi sibuk masa dia, letih penat. Pada dengan mengandung anak sore tu, nak banding tak boleh dah, orang jatuh tak boleh lawan dah. Dengan mengandung dia. Bulan mula-mula dengan alung, dengan Allah macam-macam. Apakah lagi 9 bulan? Apakah lagi menyusu 2 tahun? Apakah lagi pera nak besar sore-sore? Tu orang tina belakang. Dalam begitu pun tanggungjawab dia sama dengan orang jatuh. Tu berat. Jadi berat orang tina lah. Tah diri dia kena bawa tu berat dah. Tanggungjawab di segi agama pun sama juga. Sebab Nabi SAW bawa orang tina ni, ahli isteri dia dengan agama sama. Di segi pengerben ni. Sebab tu saya nak kata pengerben ni lebih orang tina. Sengaja Allah suka. Sebab tu saya kata maha hari ni perhimpunan kita walaupun jemaah 3 hari, walaupun orang tempat ten nusrah mari, dia maha masa kita mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kena sangat dengan tangguhkan hajat kita, tangguh kerja buat kita. Untuk gapo ni? Untuk agama. Pakat nak usaha agama macam mana? We tumbuh dalam kehidupan. Gapo duk kecek 2-3 hari ni hari yang ketiga dah. Pas kita duk keluar tiap-tiap 3 bulan agama.
Mari usaha agama ni kita ni, belajar agama ni. Dua perkara agama ulama buat. Ulama bagi tahu. Perintah Allah, cara Nabi. Hak kita nak tumbuh dalam kehidupan kita. Hak Allah Ta'ala suruh, hak Allah Ta'ala larang. Jadi agama belaka tu. Apabila kita ikut perintah Allah. Lepas tu cara hak Nabi bawa. Hak ni hak kita nak ni. Kebaikan. Siapa dapat dua perkara ni, orang ni dah dapat kebaikan. Cara Nabi bawa. Baik di segi imaniyat, di segi ibadat, di segi muamalat, di segi muasyarat, di segi akhlak. Semua hak Nabi bawa mari. Hari ni kita nak usaha ni. Sebab tu cara pun kena usaha cara Nabi. Sebab Nabi sebagai contoh, uswatun hasanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa mari pada kita ni dua perkara. Agama yang sempurna, lepas tu cara usaha agama yang sempurna. Perintah Allah yang sempurna, bawa hidup Nabi tunjuk pada umat yang sempurna, kamil, akmal, komplit, mukammal. Perintah Allah mukammal Nabi bawa mari, lepas tu kehidupan dia tunjuk pada umat mukammal. Kehidupan orang berniaga macam mana, kehidupan orang kebun macam mana, kehidupan di luar rumah macam mana, kehidupan dalam rumah. Jak daripada surah, jak daripada sirah, jak daripada sarirah. Rupa parah amalan hari ye fikiran Nabi komplit mukammal hajar umat. Sebab tu ulama kata nak dapat yang sempurna ini ada cara usaha yang sempurna. Hak Nabi bawa cara usaha. Lepas tu Nabi tinggal dua perkara ni pada kita. Agama yang sempurna, cara usaha agama yang sempurna. Nabi usaha macam mana? Dengan pengorbanan, dengan guna orang tino. Tak tinggal orang tino, menghargai orang tino. Lepas tu Nabi mula usaha di mana dulu? Usaha iman dulu. Permulaan hak ibtida dalam agama ni panggil iman, asas bagi agama. Mana kalimah dia? Kata Nabi, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucaplah kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Mu akan dapat kejayaan. Sebab tu cara usaha ni kita boleh tengok dalam kisah-kisah hayatus sahabat baik. Hak saya usaha tulis. Usaha jauh orang sebut kalimah. Lepas tu tinggal tidak. Bukan suruh sebut saja usaha kalimah, usaha email di sini. Mana usaha keyakinan ni atas kalimah. Lepas pada Nabi usaha kalimah bagi kepada umat, bagi pada sahabat, Nabi tak tinggal juga di segi latih email. Ni hak kita duk belajar. Ni ibtidah lah, walaupun kita duduk di intihar. Akhir dah kita ni becek dengan Nabi 1000 tahun lebih. Tapi kita nak pada kesempurnaan, tak lain tak bukan cara yang sama hak Nabi besok bawa hak sempurna. Asal mari daripada jahiliah hingga dapat radiah. Mari daripada jahil hingga jadi alim. Mari mula daripada manusia yang syirik hingga dapat yakin dengan Allah. Manusia hak sesat hingga jadi kehidupan sunnah. Manusia hak galik dengan dunia hingga tukar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi manusia yang maksud akhirat. Tukar mana? Bukan wik 5 saja. Mana usaha atas hati-hati supaya yakin dengan Allah. Hak ni hak kita tak boleh tinggal hari ni. Walaupun kita ada kelima. Ni panggil kelima iman dia baru ni. Hak kita ucap ni kita kelima iman. Semua kita orang beriman belaka. Tapi iman kita ni ulama bagi tahu iman maujud orang panggil. Iman semula jadi. Orang melalui titih baris ni semula jadi. Sahabat ni yang mula daripada tak ada iman. Iman matlub, iman melalui usaha mujahadah. Kita ni iman maujud, sedia kala. Lepas tu nak buat jadi matlub, iman matlub. Iman dapat yakin dengan Allah 100%. Ni kena buat latih Latih hati kita supaya we nampak Allah. Dalam kelimah tu gapo hendak dalam kelimah? Matlab kelimah. La ilah. Manusia mengucaplah la ilah. Mula-mula sekali mari untuk orang beriman ni kena nafi dulu. Nafikan segala-gala kekuatan ghairullah. Ilah ni
Ulama kata, hak kita berasa kata support ada dia jaya, ada dia seni, ada dia boleh segala-gala. Tak. La, tidak. Malaikat illallah. Malaikat Allah. Inilah hak ulama duk bayar sokmo kita dengar, kita bayar sendiri, kita muzakarah. Sokmo 23 tahun, 13 tahun Mekah, 10 tahun Madinah, tak ada buku lain, tak ada tujuan lain. Sebab tu kita tak boleh rasa puas ni muzakarah kita ni. Dah kena ulama 3 bulan sekali. Dah dalam rumah cik boleh tiap hari lah. Dah baca email kecek dengan agama dengan keluarga ni. Dah dengar hadis-hadis Nabi untuk nak masuk email. Ni cara usaha email. Usaha email, jaga email pula. Tak tinggal 23 tahun ni duduk dengan email. Di Madinah pun Nabi jaga lagi email. Buat suasana email le kampung Madinah. Rumah-rumah sahabat suruh buat suasana email. Apa suasana agama, suasana kecek akhirat. Suasana sunnah Nabi. Dah hajar sahabat. Nabi pergi kecek di rumah lah. Apa kita duk buat hari ni lah. Kecek di rumah. Sepengah kupur retina. Rasulullah biasa panggil retina khas. Untuk royak. Fadilat retina. Amalan dalam rumah. Rasulullah biasa masuk royak dalam rumah sahabat. Saya Yusuf tulis dalam Hayatus Sahabat. Pergi di rumah, kecek amalan, royak suruh buat gapo kata. Seorang sahabat tu, Nabi suruh buat gapo? Masjidil Bait. Buat tempat semaya dalam rumah. Macam mana tempat semaya? Nak buat supaya masjid dah. Satu bucu dalam rumah dia tu, tempat ibadat kepada Allah. Sahabat buat depan Nabi, we tengok. Mudah-mudah ya. Ambil tikar, hak daun buat ngada taman duk gulung siap-siap dalam rumah. Tak ada duk fikir gapo, tak ada duk susah gapo ali. Nabi kata buatlah tempat semaya dalam rumah ni comel. Masuk dalam rumah semula, ambil tikar buka. Ambil air, dia panggil merecit. Letak itulah. Jetak air atas tikar, buka tikar gulung lama. Rasulullah hajar juga sahabat. Masuk dalam rumah Rasulullah semaya we tengok. Semaya sunat kau semaya hajat ke dalam rumah dia. Itu amalan hak Nabi hajar. Sebab tu di hari ni hak kita duk gerak ni. Dia panggil jemaah mastura baik. Jemaah tahrikul iman baik. Jemaah dakwah baik. Macam-macam kampung, macam-macam negeri berlainan panggil le. Dia pakak panggil jemaah dakwah, jemaah tabligh, jemaah mastura. Tapi kalau mengikut Maulana Ilyas rahmatullah alaih, suruh panggil jemaah tahrikul iman. Dia kata kalau aku panggil ni, aku nak letak tahrikul iman. Sebab apa? Hari ni kita nak pada iman. Baru duk gerak email. Email hak Nabi tinggal tu. Email 100% dengan Allah Ta'ala. Sahabat hak tak kesal dengan asbab zuhiriyah. Setiap gerak-geri mereka tak keluar daripada cara hidup Nabi. Email dia yakin dengan janji Allah, janji Rasul. Hak Allah Ta'ala wismaya sebagai hadiah untuk buat selesai masalah. Nabi royak kata semaya ni boleh selesai segala masalah. Dunia baik, akhirat baik. Sahabat yakin dalam hati hingga kata guna semaya dia boleh selesai sungguh. Hujan tak turun, sahabat semaya tarik hujan. Kuda utah meninggal mati, semaya utah hidup kelik semula. Tak ada makan ni. Dengan melalui amal hak Nabi bawa, yakin dulu tu. Nak mari yakin dengan belajar. Ada satu kisah sahabat orang Tino masuk Islam baru-baru dengan anak dia. Anak kecil lah menjadi masuk demok masuk Islam tu anak dengan automatik lah kalau anak tak balik tak. Orang Tino sahabat mesyuarat hantar pergi rumah sahabat. Hidup muzakarah dengan isteri sahabat lah, sahabiah. Orang jatuh kita tak sejik. Tu amalan masa tu. Tempat belajar di masjid, orang jatuh, orang Tino di rumah. Ataupun budak-budak tak apalah, orang besar dah ni di masjid. Maka apabila orang baru, orang mu'allah, orang baru masuk Islam ni, sahabat hantar pergi di rumah, orang jatuh duduk di masjid. Tengah-tengah duduk belajar tu. Mula-mula orang masuk Islam, Nabi suruh hajar apa? Hajar semaya. Sebab tiap agama. Hajar semaya serta keyakinan. Wi kelimah, usah yakin, wi amal semaya. Kadang-kadang dia duduk belajar tu, anak dia duduk belajar di masjid tu mati.
Sahabat pun nampak budak kecil tak ada bimbang apa lah sipir. Sipir kapal, sipir posiak ni. Giroyak pada Rasulullah. Kata budak anak seorang tu hak baru masuk Islam tadi meninggal, mati. Nabi tanya kata bagi tahu ke tak lagi pada ibu dia. Dak. Nabi kata giroyak dululah, paling kurang mak dia ni nak sipir taruh ada-ada. Maka buat putusnya giroyak pada ibu dia hak duk belajar di rumah sahabat. Apabila ibu dia bunyi khabar, ni orang baru ni. Tapi saya nak ayat kata keimanan dia. Keyakinan dia belajar. Allah Ta'ala bagi dia bukan boleh dengan mudah-mudah. Dengan belajar. Lepas tu tak ada kira baru lama lah. Keyakinan ni. Kalau orang belajar, Allah Ta'ala akan bagi. Apabila dengar berita mati, dia kata sipir tangguhlah anak dia sipir jangan duk buat lagi lah. Dia duk belajar hasmaya ni orang baru ni. Selalu ambil semaya hajat minta dengan Allah Ta'ala. Gapo dia minta? Sebab dia yakin. Ni. Masa dulu sebab itulah ada orang ulama kata kalau kita hidup masa sahabat, kita kata sahabat gila. Dia yakin dia ni. Hari ni kita nak terima taklih kalau orang kecek hak akhirat sikit, kecek Allah banyak telajak ke? Allah. Ni jadi yakin tak ada gamuk. Ada. Yakin 100%. Hingga kata tangguh anak dia dulu. Dia ambil semaya. Ambil wuduk siap semaya. Dia akik tangan doa dengan Allah. Lebih kurang dia minta, ya Allah, aku tinggal adik-beradik, tinggal kampung, tinggal semua ni untuk terima agama yang hak. Adik-beradik aku tak kenal, tak nampak beci belaka. Anak aku seorang ni aku nak tupai dalam agama ni, nak bawa anak aku bersama. Hari ni dengan sebab aku masuk Islam beberapa hari, mu ambil anak aku kelik. Macam mana adik-beradik aku nak tuduh, aku nak tupai siapa, orang akan tuduh atas aku. Itulah mu turut Muhammad lah tu. Jadi susah tu anakmu mati. So Allah kata takut. Dia mengadu dengan Allah, ya Allah, mu kuasa. Dia belajar bab Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Belajar selesai masa Allah dengan semaya. Ya Allah, mu kuasa lepas pada mati, hidup semula di pada mahsyar, hidup semula di kubur, hidup semula di akhirat. Dak kamu tak kuasa ya Allah, hidup anak aku semula tah dunia ni. Sebab aku nak tupai dia, orang akan cicau aku, orang akan tuduh aku. Orang akan tak nampak Islam. Tu bakit dia. Maka sahabat duduk di masjid duduk tunggu dengan pesanan ibu dia kata jangan simpan, taruh, tunggu dulu. Dia tengok bergerak. Tu mayat bergerak. Ni kisah ni saya Yusuf tulis dalam kitab. Hingga berapa lama sahabat duduk sekali ayat kata, aku makan sekali dengan dia tengah hari tu. Lepas pada dia bangun semula, bahkan lepas pada tu ibu dia mati dulu baru anak mati. Saudara dan kaum ibu yang mulia, ni bab belajar keyakinan ni asas hak Nabi latih sahabat dan sahabiah. Amalan boleh selesai masa Allah dan usaha hati mereka itu dapat yakin dengan Allah. Inilah medan kita hari ni ni. Kita ada belaka dah, cukup lekat dah dengan amalan. Tapi keyakinan kita hari ni. Mana Yusuf rahmatullah alaih kata bagi tahu, kalulah hari ni semaya kita tak boleh tupai, tak boleh selesai masa Allah dunia. Allahu Akbar. Macam mana kita nak tupai akhirat? Hak janji dalam semaya kata rezeki berkat, tak boleh selesai dengan semaya. Macam mana dalam kubur, hak lepas nak selamat daripada azab. Macam mana nak lakah titis sirak, macam mana surat catat teh, macam mana pintu syurga nak buka. Sebab tu nak tengok semaya amalan kita ni, tengok tah dunia ni. Mana Yusuf buat banding dengan roti. Kalau semaya kamu hari ni tak boleh selesai masalah roti. Sebab dia orang dia makan roti. Tak boleh selesai masalah perut makan ni tu. Kamu jangan harap kata kamu nak selesai lepas pada mati dalam kubur. Ni kita nak usah hari ni saudara dan kaum ibu ni, nak buat latihan diri kita supaya ada masalah gapo selesai dengan amal. Allah Ta'ala bagi manusia ni darul asbab dalam dunia. Asbab ada dua ulama kata, asbab mal dengan asbab amal. Gapo mal harta benda. Hak ni kita nak nafi ni kebenaran ni ghairullah. Hak Nabi hajar yakin dengan amal. Kita ada duit kita boleh buat segala-gala. Tidak. Tengok keadaan satu masa berlaku kan, ada duit pun nak buat gapo tak boleh. Nabi kata ada Allah dalam hati dia. Nabi latih hati sahabat-sahabiah bergantung dengan amal.
Dengan amalan boleh selesai. Dengan semaya boleh tupai. Kalau kita harap kepada mal, makna asbab ni Allah bagi pada semua orang, manusia dalam dunia ni. Bukan orang Islam pun dia dengan mal, harta benda. Tapi orang beriman dengan amal. Hak ni kita ada buat latihan sebulan, 2 bulan, 3 bulan sekali. Dan latihan dalam rumah kita, kecek muzakarah sifat orang telah jaya. Dia duk bincang bab iman yakin. Dia keluar di jalan Allah. Nak latih hak ni. Sebab kita nak guna dunia akhirat. Dalam kehidupan sama tara, macam mana amalan kita. Dan kehidupan lepas pada mati selama-lama. Hak ni hak Syekh Ilyas buat satu tertib kita buat belajar. Dia usaha hak mana Nabi usaha atas iman mula-mula sekali. Syekh Ilyas tulis apa ni sifat-sifat sahabat susun wik kita. Dalam bilangan apa ni sifat sahabat. Suruh kita latih diri, buat latihan. Sebenarnya kita keluar, sebenarnya kita buat gapo amalan hari ni kita nak pada keyakinan ni. Sebab usaha Nabi usaha atas yakin. Fikirlah nampak pendapat berapa orang pendapat aku nampak kau ni, aku nak usaha ni. Nak gapo? Kita nak pada keyakinan. Nak pada kehidupan kita ni sempurna cara Nabi. Nak pada amalan kita boleh selesai masa Allah. Semaya kita tu boleh tupai atas dunia lagi. Nak betul amalan kita we betul kerana Allah, kerana Rasul. Nak latih diri kita we hati ada hubungan dengan Allah. Tok si we lalai. Walaupun lek kebun duk dengan menego, duk dengan anak, duk dengan isteri. Nabi latih para sahabat dan sahabiah. Setiap masa, setiap keadaan ada hubungan dengan Allah. Yakin mereka itu tak kesal dengan asbab zahiriah. Setiap gerak-geri mereka itu tak keluar daripada cara hidup Nabi. Masa Allah gapo yang berlaku, mati tak ada makan ni, tupai semaya. Dan belajar setiap orang sahabat ni betul kehidupan dengan kerana Allah, kerana Rasul. Latih hati mereka ikat dengan Allah. Latih mereka ada sifat kasih sayang sama saudara. Betul bersih cuci hati dia buat ibadat perintah Allah semata-mata kerana Allah, tak ada sebalik, tak ada tujuan. Dan diri masa harta mereka wakaf untuk agama. Ni orang-orang yang dapat kejayaan. Sebab hari ni kita orang panggil orang iktibar kan. Orang nak belajar, kita nak gapo? Fahami pendapat usaha tu nampak macam-macam, tapi nak pada gapo? Kita tanya diri. Kita nak pada keyakinan. Ni kita duk belajar Syekh Ilyas colek kita belajar ni. Sebab tu tok guru saya di Pakistan, Maulana Ihsanul Haq Syekhul Hadis. Dia kata kita keluar mastura baik, keluar 3 hari orang jatuh baik 40 bulan. Kita waqah, kita pergi asar isyraq, kita pergi markah, kita pergi gapo. Duk nak gapo ni? Pergi mesyuarat hari yang minggu bulan ni katakanlah. Gapo kita buat tertib, kita pergi etikah, kita gapo orang jatuh ni. Nak pada gapo? Nak pada sifat sahabat tumbuh lagi hidup. Nak yakin dengan Allah 100%. Nak sunnah Nabi tumbuh lagi diri kita, anak keluarga dan umat. Nak semaya kita tu boleh selesai masa Allah. Sebab semaya ni Allah hadiah untuk umat akhir zaman ni. Hadiah daripada Allah. Nabi kata lepas pada semaya mari, hari ni mu ada masalah ke apa tak kena royak aku. Hak tu lah sahabiah baru belajar, baru-baru tu dengar kata anak mati, tak ada royak ke orang kali. Semaya 2 rakaat royak kepada Allah. Ni semaya hak Allah Taala bagi pada kita. Rangwan, hadiah daripada Allah. Ni kita duk baca pendapat nampak ke masa macam-macam hok ni nampak kau ni. Tak apalah nampak pendapat hari ni kita nak dalam hati kita keyakinan sunnah Nabi mukammal kamil dalam kehidupan. Ada ke tak? Ada setengah orang kata tak ada bukan hak kita ni. Tak ada gapo kita hidup selama ni tak biasa dengar mai hidup bincang gapo ni sifat ni. Dulu pun tak ada bincang sifat. Tak ada gapo bincang tak bincang, ingat tak ingat. Tapi kalau tak ada sifat ini dalam kehidupan, mana tak selamat. Boleh garanti kata tak selamat. Sebab gapo? Orang selamat, orang jaya, orang ada sifat ini. Ni buka pahaman tawajuh sikit Ya mari cerita ni sifat. Nak royak pada hati saya sendiri dan kau ibu mana kita duk dengar ni, mana nak usah ni. Hari ni nak pada benda ni. Sebab gapo saya kata tak dapat kejayaan? Garanti ni. Orang tak ada sifat, orang tak ingat apa. Orang tak ada lagi kehidupan. Dengar baik-baik, tak mau kata taksub pula ni. Setiap orang, tak kira orang baru, orang lama, tak kira orang usaha gapo, tak kira duk mana, tak kira tamning gapo. Tak ada perkara ini fail kita, mana
Tak ada kejayaan. Gapo? Pertama kali tak ada keyakin ni. Dia tak ada yakin orang panggil gapo? Ya setiap sifat ni, saya duk ngaji pondok dulu sifat 20. Duk mengapa sifat 20. Sifat yang wajib. Lepas tu ya ada sifat mustahil pula. Panggil gulawe. Dek wujud kidam bakal tu. Sifat Nabi pun ya ada gulawe. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Allah ada sifat dia, Nabi ada sifat dia, hamba ada sifat juga. Ini sifat hamba, kita nak bincang hamba tu heredo. Sepenuh jadi Nabi dapat sifat. Sepenuh hamba Allah banyak, tapi paling kurang perkara ni sifat ni kena ada dalam kehidupan. Kalau tak ada, tak sepenuh jadi hamba Allah. Nak panggil kata kita perhamba diri pada Allah Ta'ala tak boleh. Sebab Allah tak mengaku kata hamba dia. Pertama kena yakin dengan Allah. Sepemana Allah wujud. Gulawai wujud mana? Wujud arti ada, gulawai ada mana tak ada. Tak ada tu mustahil lah. Allah tak ada tak boleh jadi. Dalil Allah ada di dunia alam ini, dalil kata Allah ada. Sifat Nabi makna siddiq, makna benar. Kalau tak benar, gulawai tak benar, pelawak. Pelawak bukan Nabi, Nabi kena benar. Amanah, Nabi kena jaga amanah. Gulawai amanah khianat. Nak khianat dengan masyarakat, khianat dengan umat, khianat orang harap. Bukan Nabi. Nabi tak khianat amanah. Nabi tak sebarkan, tak menyampaikan wahyu daripada Allah. Orang panggil tusuk, sembunyikan wahyu. Bukan Nabi. Nabi tabligh, menyampaikan. Fatanah ni Allah buat Nabi orang yang cerdik sekali dalam dunia. Kalau tak cerdik bukan Nabi. Gulawai cerdik panggil bodoh. Kalau bodoh tak boleh hadir Nabi. Itu sifat hamba Allah. Allah Ta'ala reda para sahabat. Dia ada paling kurang Syekh Ilyas proses daripada Al-Quran dan hadis. Pertama kena yakin. Kalau hamba ni tak yakin dengan Allah, gulawan yakin ke apa? Syirik. Orang syirik Allah Ta'ala tak terima di akhirat nanti. Dengar baik-baik, kamu jadi gapo kerja. Kamu buat berniaga, kamu orang kerja kebun. Kamu laki-laki, kamu perempuan. Kamu orang kaya, kamu orang miskin. Kamu jadi pemimpin, kamu jadi rakyat. Kamu syirik ataupun yakin. Setiap orang beriman kena usaha atas keyakinan. Bersama dengan yakin, cara Nabi, sunnah Nabi. Kalau hari ini umat duk main bicara kata puak demo kita. Kalau kita tak usaha cara Nabi, gapo orang panggil kehidupan lain pada cara Nabi? Kalau panggil tak berat mana? Sunnah. Bukan sunnah tu bid'ah. Bid'ah bicara pecah dua. Hasanah dengan dolalah. Lepas kalau jadi dolalah, Allah tak terima kehidupan kita atas dunia sama tara lain pada cara Nabi. Ini sunnah Nabi. Setiap gerak-geri kita tak boleh keluar daripada cara Nabi. Tak kira orang menega, tak kira orang buat kebun, tak kira pemimpin, tak kira rakyat, tak kira laki-laki, tak kira perempuan. Kena usaha atas sunnah Nabi. Semaya satu hukum daripada Allah dalam rukun Islam sebagai tiang agama kepala bagi badai. Anak koci untuk syurga. Untuk nak selesai masalah Allah bagi semaya. Dalam hadis Nabi sebut perbezaan orang beriman dengan orang tak beriman tengok di semaya dia. Orang semaya ni orang beriman dengan Allah, orang tak semaya bukan orang beriman. Pas semaya macam mana orang panggil semaya? Ibnul Qayyim kata 5 semaya. Muta'awan, muhasab, ma'fun anhu, ma'juz, kamil. Hari ni kita semaya dah weh. Kita kata kita semaya dah. Anak kita semaya lagi. Maya anak kita. Semaya ke apa? Muta'awan ke? Muhasab ke? Ma'fun anhu ke? Ma'juz ke? Kamil ke? Gapo ni dek bila ni? Ibnul Qayyim ada tulis lagi kitab rahmatullah alaih. Muta'awan semaya tak cukup. Perintah Allah fardu wajib bagi umat ni 5 waktu. Siapa semaya tak cukup, orang ni muta'awan semaya dia. Muta'awan kata Ibnul Qayyim tak boleh masuk syurga. Ni nak bicara bab semaya ni. Hari ni kita kata kita semaya. Semaya duduk mana? Cukup dah anak kita pun maya tak tinggal. Maya ke apa? Yang kedua, muhasab semaya tak tinggal. 5 waktu cukup. Tapi dihan tawajuh tak ada. Tomaninah tak tahu gapo dalam semaya. Semaya, orang kata semaya 5 waktu. Tak tahu gapo. Tak kebis apa salah. Rukun fa'li qalbi qauli. Tak ada tahu gapo, rukun-rukun tak erti gapo. Semaya turut semata-mata tak belajar dengan semaya. Semaya ni muhasab kata Nabi, Allah akan rembah atas muka sepuluh kain buruk. Toko semaya dia lipat-lipat toko rembah atas muka dia. Ni semaya muak kena. Tu hari ni banyak mana umat semaya. Duk tahap mana? Yang ketiga ma'funa anhu. Gapo? Tak kebis apa salah.
ada celah-celah terlalai hanyut. Ibnu Qayyim kata umat akhir zaman Allah maaf dah. Hari ni ada ke dak orang duk latih semaya? Ada ke dak orang duk belajar semaya? Ada ke dak orang duk usaha semaya? Ni sifat yang kedua. Hak Syekh Ilyas kata setiap orang beriman kena latih semaya. Bukan kata semaya tak tahu gapo gitu, tidak. Aku semaya dah tak tinggal. Lain pada cara Nabi Allah tak terima amal dan semaya kita selagi mana tak boleh selesai masalah, tak boleh tupai atas dunia, saya Yusuf kata jangan harap kita nak tupai akhirat. Okey, panggil ke apa kalau tak semaya? Tu hak semaya dah bila ni. Kalau tak semaya petai lagi dah. Hari ni banyak mana umat tak semaya, ibu-ibu. Ada kata kita tak tahu, kalau kita tak jalan, tak gerak tak gerak, tak hijrah, kita tak tahu. Bagi kita orang ngaji, orang gapo ni duduk dengan keluarga, masya-Allah, suami semaya, isteri semaya, anak kita semaya. Tapi hari ni umat banyak mana tak semaya. Tinggal semaya. Hani usaha semaya, bukan kata semaya saja, usaha semaya. Beki kita wis semaya tahap pada kamil, wis penuh semaya. Lepas tu usaha semaya, wis hidup. Orang lain juga dapat jaga semaya. Yang ketiga, ilmu. Kita kata kita ni tak ada dah. Tua nak ngaji gapo setengah orang kecil itu. Kita tak ada. Anak-anak cucu. Hai, tak kira siapa. Orang beriman kena belajar. Belajar tahap mana? We faham kerana Allah, kerana Rasul. We tahu gapo hukum. Hari halal sah batas cuma cuci. Kena belajar setiap orang. Ni duduk bicara hari ni. Ni sifat yang ketiga, ilmu. Dan zikir tambah lah tu, ilmu nak hidup kena hubung dengan Allah juga. Kalau orang tak ngaji dia panggil apa? Jahil. Jahil tu tak terima amalan. Lepas tu sahabat ada ngaji. Siapa kata sahabat tak ngaji? Sahabat ada ngaji. Orang kata tak pandai baca, tak pandai menulis. Orang tak pandai baca, tak pandai menulis, orang tak panggil jahil. Dia panggil ummi. Ummiyun, ummiyin. Mengaji yang sebenar, orang yang faham kerana Allah, kerana Rasul. Alim yang sebenar, sahih Allah wa ya'la Quran, sahih. Bukan hadis, Al-Quran. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang alim bisi Allah, orang yang takut pada Allah. Cari sahabat mana tak takut ke Allah. Sahabat ada silap, sahabat ada salah, sahabat ada biasa buat dosa, tapi semua mereka sesat dan takut pada Allah. Ni kena latih diri. Ini kena usaha supaya yakin dengan Allah. Takut pada Allah, belajar faham gapo Allah Taala kena dalam nikah kahwin, dalam jaga hak suami, dalam jaga hak isteri, dalam jaga hak anak bini, dalam jaga hak jiran, dalam jaga hidup dalam rumah tangga, dalam jaga jual beli. Kena tahu belaka ni. Tu, kalau kita tak belajar, orang panggil gapo gulawai dia? Jahil lah. Tok saya tahu gapo Allah Taala nak tadi kita, tok saya ambil pada langsung hak kita dengan suami macam mana. Setengah tu semaya lagi, puasa sunat lagi, tapi tak tahu hak dengan suami. Suami sakit hati sehari siapa gelak. Orang ni kosong je amalan dia. Orang jatuh kadang-kadang semaya cara dia, ngaji cara dia, tapi tak pada pada amalan isteri. Orang ni amalan dia kosong akhirat. Kadang-kadang kena bayar bagi pada isteri dia di akhirat. Tu, kalau tak tahu hak. Ni kena belajar. We faham kerana Allah, kerana Rasul. Allah hendak gapo atas isteri, Allah hendak gapo atas suami. Allah hendak gapo atas anak-anak, Allah hendak gapo atas ibu bapa. Hari ni kita pun ada kita ngaji dah. Ngaji gapo ni sahabat hari Allah tahu belaka. Rukun tu rukun ni fiqh tahu belaka, tapi hukum hak dengan anak, hak dengan jiran, hak dengan tetamu, hak dengan isteri, hak dengan suami. Banyak dah usaha ni. Hak Nabi takut, sahabat takut sekali. Hak dengan manusia. Ini berapa orang buat belajar tentang jaga hak dengan manusia. Semaya tak biasa tinggal. Tapi dengan manusia, dia sakit hati, menyakiti saudara. Orang ni kosong di akhirat. Belajar di sini maksud nak faham kerana Allah, kerana Rasul. Kalau kita tak belajar, dia panggil jahil. Jahil kehidupan. Bukan jahil tulis bukan jahil baca jahil kehidupan, jahil amal tulis baca tu satu jalan juga nak pergi pada belajar. Tapi di situ tak pasti kata jahil. Lepas tu takluk dengan Allah pula. Zikir masalah hati kita ni, setiap masa setiap keadaan Allah tak kena sikit pun. Mana lalai dengan Allah, galik dengan Allah ni, Allah tak kena. Ada ghairullah sikit Allah tak say. Hati tu. Tu nak latih nak ingat. Kalau orang tak ingat kepada Allah ni, orang panggil apa? Orang lalai lah. Ni saya tengah duk kecek je ingat.
Tapi dia hanyut suasana ni panggil lalai. Satu cuak nak orang panggil hanyut. Hak ni hak bahaya ni. Sahabat dia tak setiap masa, setiap detik, setiap tak lalai dengan Allah. Nak jaga hati tak siwi lalai dengan Allah. Satu sifat, satu usaha yang mana hamba Allah setiap orang kena usaha. Tak kira laki-laki dan perempuan. Tak kira orang bandar, orang kampung. Tak kira kaya miskin, tak kira pemimpin, tak kira rakyat. Latih hati supaya takluk dengan Allah, tak siwi lalai dengan Allah. Latih supaya ada kasih sayang dengan saudara ni. Sakut banget. Semua saya duk bincang ni saudara ibu-ibu. Kait tengok email lah ke. La ilaha illallah kelima email. Muhammad Rasulullah cara email. Semaya tu gambar orang beremail. Hadis belakang ni. Syekh Ilyas colek dalam hadis dan Al-Quran. Kita yang cari tak jumpa. Supaya sifat-sifat 20 ya. Ada ke sebut bermula sifat tu halal Quran gitu? Tak ada. Bermula gitu bila satu-satu. Tapi ulama colek-colek dari hadis-hadis dari Al-Quran. Macam mana nak umat akhir zaman ni mudah kenal Allah. Allah ada mana dalil alam ini? Allah sedia kala mana setiap benda kena jadi ada tukar yang menjadi. Tukar yang menjadi pasti kena ada dulu pada benda kena jadi. Mana Allah jadi segala benda, mana Allah tak kena jadi. Mana dalil ulama proses koyok kita orang awam reti. Awam boleh makan. Awam mudah faham kenal Allah. Tu satu cara yang ulama colek sifat 20. Syekh Ilyas colek sifat-sifat sahabat hak kita cari tak jumpa. Tapi ada sahabat yakin dalam Al-Quran dan hadis. Nak kita belajar yakin macam mana sahabat hidup sunnah Nabi. Macam mana kita ukur dengan kehidupan sunnah Nabi lagi kehidupan. Sahabat semaya boleh selesai masalah. Hari ni kita orang semaya 5 waktu boleh tupai gapo kata. Sahabat belajar siapa faham. Hari ni kita ngaji faham gapo kata dengan perintah Allah. Sahabat ingat pada Allah tak lalai. Hari ni 24 jam kita hanyut tak ingat pada Allah. Sahabat kasih saya sanggup susah supaya saudara senang. Sanggup mati supaya saudara hidup. Hari ni kita sanggup wish saudara susah supaya kita senang. Sanggup jijak orang supaya kita nak naik tinggi. Sanggup matikan saudara supaya kita nak hidup. Sanggup menzalimkan orang untuk nak muliakan kita. Orang panggil khilaf sifat. Kalau tak ada sifat kasih sayang, orang panggil hen ketua. Pasal syekh. Hen ketua ni tak ada lain tak bukan kalau rojak ke hadis, takkan bodoh besar diri tu. Takkan bodoh tak sarayak kata banyak besar zarah pun orang ni tak usah kata nak masuk syurga. Bau syurga pun Allah Taala tak bagi. Sifat ni yang mari bila tak khabar. Dia rasa aku kena, aku reti, aku pandai. Ya Allah dah tu. Sebab sahabat tak ada. Saya baca lagi kitab saya usul juga. Berapa perkara tak ingat tapi ingat hak ni lah. 2-3 perkara hak sahabat takut. Satu, fatwa orang. Ni, fatwa orang. Takut. Tahu belaka bab takwa tapi sahabat tak fatwa. Yang kedua, nak jaga orang-orang beriman, berebut nak jaga, nak jadi pemimpin, nak jaga orang beriman ni. Kena tanggungjawab. Yang ketiga, nak jaga harta anak yatim. Sahabat takut belaka. Sebab sahabat tahu tentang tanggungjawab. Tak ada wasata lebih aku sesuai. Aku layak dah. Mu tak kena ni, aku kena dah. Tahu kata benda tu tak kena, sahabat ada cara dia royak. Royak pada orang salah ada cara. Baca dari Fadilat Tabligh. Mubalik tang lai dia tulis. Orang mubalik, orang tabligh semua, jaga-jaga di segi tabligh tu. Dari segi mendakwahkan, jangan memalukan orang lain. Kita memanglah kita molek nak dakwah orang kepada Allah, tapi cara dakwah kita tu malu orang. Haram ni. Bid'ah mu ni, memang benar bid'ah, tapi kita tunjuk depan orang. Kita koyak keburukan depan orang. Allah saya belakang dengan hamba dia ni. Allahu Akbar. Saya tak saya pada hamba Allah ni. Belum manusia nak mari Allah cadai habis. Dan manusia perlu jap pada gapo. Allah buat nizam duniawi pada manusia. Tak kira siam Melayu nah. Lebih lagi orang beriman ni Allah saya lebih pada dunia tu lapis langit lapis bumi. Sebab kata Nabi, selagi mana ada seorang orang beriman, dunia tak hancur. Bila orang beriman mati, hari tu dunia kiamat. Ni Allah saya pada hamba, setiap hamba saya hingga kata Allah paharai kecek keburukan hamba dia. Hukum agama ni dak kecek ni. Allah tak tahak dosa besar. Siapa kecek keburukan hamba aku, berdosa besar orang tu. Sama-sama hamba kan, misal kata saya dengan kamu semua duduk dengar ni.
Saya pergi buat benda tak baik, deraka ke Tuhan katalah, Tuhan murih orang deraka. Saya deraka, memang Tuhan murih. Tapi kalau kamu kecek keburukan saya, sebar keburukan saya, Allah marah pada kamu, lebih marah pada saya lagi. Ni bandingnya mudah nampak. Supaya tu ada orang buat tak kena jalan kan, silap salah. Ya salah dengan Tuhan. Pas kita gidak cicak, gidak celah, gidak buka, soyak keburukan, Allah marah kita lebih pada orang tu lagi. Ni nak ayat kata Allah saya ke hamba dia semua. Salah tak apa, mari cari aku, taubat dengan aku. Jangan nak kecek lah keburukan dia tu. Jangan nak supah dia, jangan tuduh dia. Ni bab sifat kasih saya yang ada pada sahabat. Dia sanggup susah, sanggup lapar, sanggup mati supaya saudara hidup. Ni sifat yang ada pada orang yang dapat radhiyallahu anhum, saudara dan ibu muslimin dan muslimat. Kita nak gapo ni? Ni hak saya ayat kata Syekhul Hadis. Saya ni ambil perkataan tok guru belaka duk ngaji saya nakal ya. Saya tak reti, tak pandai juga. Saya biasa pergi jumpa dengan tok guru saya di Pakistan. Gi saing heret gila malu-malu kita ni orang tak ada gapo malu nak jumpa dengan Syekhul Hadis dengan mubalik Islam. Dah saing duk ngaji kelas sekali pipi, dia kata, "Maulana Sahab, ingat tak ni? Thailand wala. Ye Thailand ka, Thailand ka sati. Salman Qazafi." Acha. Kya hai? Tanya apa khabar? Saya alhamdulillah. Lepas tu saya ni ayat kata, "Maulana Sahab, ये है आपकी शागिर्द है, ये उसका लक़ब, उसका नाम है थाईलैंड, मौलाना तौरीक जमील थाईलैंड है." अच्छा, तुम भी तकरीर करते हो? Mu duk bayar juga duduk di Thailand tu. Mu duk ceramah juga, mu duk bayar, mu jadi ahli bayar. Haji thora-thora, sikit-sikit saya kata. Dia kata comel. Kata, "Ustaz ji, मैं तो सिर्फ नकल है, मैं कुछ भी नहीं. मैं alim नहीं हूँ, वैसे आप भी पता है, saya tak pandai, saya tak erti, saya tu nakal, tiru." Dia kata asal din nakal. Ni tok guru saya kecek sendiri, asal agama nakal, tak ada pia pandai. Gapo nakal ni? Nakal ni tiru, akal ni pakai otak. Agama nak pakai otak tak leh, nak rekoh kata kita nak buat sini weh. Dak. Nakal tiru Nabi. Saya atau ustaz, saya tiru ustaz yang Maulana. Saya tiru ya ni, saya tak pandai. Saya duk dengar ustaz Maulana duk kecek, Maulana duk royak. Saya duk pakai hak tu, duk takrir, duk royak cerita. Dia kata bahut acha. Asal din nakal hai, akal sini. Bukan pakai akal agama ni rekoh fikir sendiri dak. Nakal daripada sahabat tabi'in tu. Ya nakal, ya tiru pada sahabat. Sebab tu hari ni kita nak nakal. Bukan pakai akal. Tak saya ambil rekoh agama. Tidak. Kita rojak kelik, kita ada usaha asal kita buat. Nak usaha yakin Nabi usaha macam mana. Kasih saya sahabat, kasih siapa tahu mana. Walaupun keburukan biasa berlaku, adalah kesilapan sahabat, ada berlaku. Lagi tak lepas. Selisih faham sahabat ada. Tapi mereka kasih saya. Hak ni hak besar ni. Nak tumbuh kasih saya tu. Sebab kalau tak ada hak ni, orang panggil apa? Kalau tak ada kasih saya. Tak ada kasih saya, orang panggil benci kat orang dah lah. Kita kasih, dia tak kasih, dia mari benci. Dia benci apa jadi? Kata Nabi, siapa mati dia kata benci pada saudara, orang ni bukan umat aku di akhirat nanti. Ni nak jaga dia. Sifat sahabat hari ni kita duk bincang ni untuk nak sempurnakan kehidupan kita, nak bawa umat supaya dapat sempurna. Nak latih yakin diri kita, bawa umat pada keyakinan. Latih kita semaya, latih kita sunnah Nabi, latih kita berilmu agama, amalan agama untuk belajar perintah Allah cara Nabi, wipahai kerana Allah. Latih kita, latih umat. Jangan tengoklah orang tak sempurna lagi. Jangan tengok orang salah silap. Tak ada orang hak sempurna. Tak ada orang hak tak salah silap langsung. Hani latihan kita nak ayak ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, nak ayak maksud hak kita usaha hari ni, nak pada sifat ini tumbuh dalam kehidupan kita. Kasih saya siapa kata tak apa berlaku. Macam mana saudara kita senang hati sekali. Hai, hak ni saya dak kecek nak masuk tekan sini ni, dia tak khabar, kadang-kadang berasa juga dah, kadang-kadang kita tak ada salah gapo. Ada yang mau mari cicor, ada yang mau kata mari dalam hati. Hak mari tu perasaan manusia, hak tu Allah Taala kenal tu. Dia mari kita tekan, kita jijak, panggil telan. Ni akhlak Nabi. Manusia bukan hemah, tak ada perasaan kau orang nak rodai, kau orang nak kata. Tapi dia tekun, dia tegak semata-mata kerana Allah. Bukan Allah mengalahkan. Hak ni hak tinggi sekali ni. Faham tak ni bahasa Melayu? Tak cidik mana demo ni bodoh jong kok orang Allah damu tu. Tak benar damu tu. Bukan Allah mengalahkan, ni sifat sahabat. Sifat Nabi. Akhlak Nabi.
mengalahkan. Tak apa. Yang nak kata kita gapo, nak kata macam mana, nak kata ikutlah kita selagi mana duk jalan atas dasar perintah Allah cara Nabi. Fasbir ala ma yakul. Gapo nak kata, gapo lagi nak kata. Kata gilah. Tegak dan tekun atas kebenaran. Patut amalan kita dengan ikhlas semata-mata kerana Allah. Hok ni kena latih belakang ni sebab ikhlas ulama kata Rusia. Man pin kuam lap, Rusia Allah Taala nak bagi pada hamba dia seorang mana pun. Hak tu kuasa hak dia, tak boleh dia tahu. Hari ni tak boleh dia baca hati orang nah. Buat pandai-pandai baca hati hak ni luar biasa. Ngaji mana nak tanya sikit. Ada sekolah pesing hajar baca hati orang, tahu hati orang. Wasa nak ngaji ratik tahu siapa ke munafik. Sahabat tak tahu apa ni Umar Abu Bakar tak kenal orang munafik. Kalau Nabi tak royak tak tahu buat ni Hazal apa ni Huzaifah tu pun Rasulullah royak. Tapi umat akhir zaman ni baca hati orang ngaji mana. Sekolah mana boleh baca hak ni munafik, hak ni syirik, hak ni apa boleh baca hati, benda hati. Ikhlas ni tak ada biar tahu. Kadang-kadang diri kita sendiri tak khabar. Tidak tak Nabi tak royak ke? Di akhirat nanti 3 golongan hak Allah Taala panggil, lepas tu hamba masuk neraka. Orang mati syahid. Orang pederma Kori. 3 ni. Mana kita dengar hadis ni jangan duk tunjuk orang lah. Saya royak ni hak mana ada dalam mati hadis. Nak yang kata hak besar-besar puak ni 3 golongan ni boleh ambil waris warah, boleh masuk syurga ni. Boleh syafaat orang ni. Tapi sikit oleh hati dia tak ada keikhlasan. Allah kata mu pelawak. Hak seorang tu kata aku belanja kat hadiah, tolong orang ni belanja duit. Allah kata mu bohong. Mu nak tunjuk kaya, nak orang kecek kata mu tu borah. Hak ni seorang kena tolak. Hak ni kata aku mati, Allah kata benar mu, tapi mu hati mu nak tunjuk kata berani. Pas kita dengar hadis ni, kita nak kata kat orang tak leh. Hak tu hak Allah. Allah royak gitu, mu pelawak. Hari tu yang boleh tahu, hari ni tak ada siapa tahu. Bahkan tuai sendiri ngaku, ya Allah, aku mati kerana agama. Ya Allah, aku mengajar orang. Ya Allah, aku derma, aku tolong orang tu. Allah kata pelawak, bohong. Allah yang boleh baca hati. Allah yang boleh hukumkan benda oleh hati. Keikhlasan setiap orang kena latih sendiri. Hari ni kita tak boleh tahu siapa diri kita pun. Ulama suruh buat tertib kita latih ni dengan istiqamah, doa tiap tangis dengan Allah, minta dengan Allah supaya Allah Taala tanam sifat keikhlasan. Ulama buat bani ikhlas ni supaya sumuk duk le gua gelak tah batu hitam, sumuk hitam. Tu nampak boleh kira belakang tu. Tak nampak tengok, tak dengar suara berjalan, tak tahu gapo gelak. Tapi Allah la ilaha illallah yang maha kuasa tahu segala benda dalam hati kita gapo, hati kita niat gapo, buat kerana siapa, kecek nak gapo. Nak kecek kita sasa ni, kita fikir kepada gapo kita fikir. Niat kita gapo, ke arah mana nak bawa umat. Allah tahu dalam hati. Hak ni kita proses kita lah, jangan duk kata kat orang. Jangan duk baca hati orang, jangan duk proses orang. Kita sendiri macam mana nak pergi ke arah mana. Hari ni nak bawa anak kita ke arah mana, bawa umat ke arah mana, bawa kita ke arah mana. Hak ni lah sahabat teriak untuk diri ni. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu teriak untuk diri dia. Hai, aku nak lepas kedak, lepas pada mati ni. Tengah duk teriak, Ali tanya Umar, mu takut mati ke duk teriak? Umar takut, bukan takut mati, takut lepas pada mati. Gapo tu? Keikhlasan tak berani. Bahkan masa hidup Nabi royak atau ahli syurga lah, layak jadi Nabi lah. Tapi tengah-tengah duk mandai nak mati, aku takut. Takut gapo? Tak berani dengan amalan tu. Tuhan nak timur kedok aku ni. Sebab tu hari ni tuan-tuan saudara muslimah, kita latih diri kita ni, latih keluarga, latih umat. Lepas tu dengan adik-beradik juga, dengan saudara, dengan umat ni kita pimpin lah. Dah betul kita dah jadi asbab kebaikan pada orang. Inilah usaha dakwah, inilah usaha mastura. Syekh Elias kata tahrikul iman. Pakat gerak iman kita, baiki sunnah lagi kehidupan kita, baiki amalan ibadat semaya kita, betul ilmu kita. Gapo wi faham kerana Allah kerana Rasul. Latih hati wi ingat pada Allah, latih hati wi kasih sama saudara, latih hati wi ikhlas dengan Allah. Inilah tahrikul iman. Sebab iman so ya duk dalam hati. Apabila iman betul, keikhlas, keyakinan, mari berlaku sifat. Ya gerak habis. Nabi kata hati raja anggota. Kontrol mulut, kontrol telinga, kontrol mata, kontrol kaki. Di hati comel, kecek per dia pun tak kata kok orang. Kecek apa dengar, dia tak dengar benda hak molek, benda hak tak molek, mengupak orang duk mengupak, orang duk bicara orang, dia tak dengar.
Ia tak tengok keburuk orang. Apabila hati comel, ia pacang kepada anggota-anggota akan dicomel. Akan jadi comel. Apabila hati buruk, suka dengan keburukan orang, suka dengan kecek keburukan orang, suka tengok keburukan orang. Ni mari daripada hati yang buruk belaka. Sebab tu Syekh Ilyas kata setiap orang hari ni penting dan penting untuk buat latihan iman. Tahrikul iman, nak gerak iman kita seperti mana iman maujud, iman matlub, iman seperti mana sahabat Allah Taala perintah, aminu kama amanan nas. Pas siapa berani akid angin tak aku seorang supaya sahabiah, aku supaya Saidina Umar dah, aku iman Abu Bakar dah, aku iman Ali dah. Tak ada lah dunia, tak ada siapa garanti. Sebab tu hari ni setiap orang pesan manusia kena usaha belaka, tak kira lama, tak kira baru, tak kira duk Thailand, tak kira duk Malaysia, tak kira duk Pakistan, tak kira duk India, tak kira duk Mekah, tak kira duk Arab, tak kira duk Ajam, tak kira Jawi, tak kira Syiah, tak kira Melayu. Semua orang beriman kena usaha atas iman. Mana pedoman hidup? Ni Syekh Ilyas wik kita. Aminu kama amanan nas, daripada Al-Quran tu. Allah suruh tiru sahabat. Syekh Ilyas colek sifat sahabat, mari koyok we kita makan, koyok we kita belajar. Latihlah yakin sunnah Nabi dengan anak dengan isteri. Latihlah sunnah Nabi dalam kehidupan. Belajarlah sunnah dengan anak, belajarlah sunnah dengan isteri suami. Belajar latih semaya we boleh tupai. Belajarlah ilmu we faham kerana Allah kerana Rasul. Latih hati jangan we galik, jangan we lalai dengan Allah. Latih hati jangan we benci sama saudara. Latih hati we kasih sayang sama saudara. Ni media tahrikul iman. Ni dakwah, ni masturah, ni taklim minggu ni asal isyraq, ni malam markah. Bukan kata nak benci kat orang, buat malam markah untuk pecah belah dengan orang, untuk nak nafi orang, untuk nak benci kat orang. La. Bukan tuan-tuan. Mana buat macam mana? Bakat betul, bakat prakon sikit seorang. Latihan mula daripada keluarga kita sendiri. Latihan, belajar, latih. Jangan kecek royak ke anak-anak. Jangan kecek keburuk ke orang. Keluarga kita ni paharai kecek keburuk ke orang. Pakai waktu baik setengah kita, setengah keluarga tu paharai bicing. Rumah kita bicing tak masuk. Ada perakat setengah kedah tepek lah kedah. Perak secak, pung curut. Kedah ni tak masuk bicing. Rumah kita tepek ratik, royak ke anak, royak ke isteri. Rumah kita tak kecek keburuk ke orang, tak kecek hak orang. Anak mula sebut hak orang, pekong mulut. Jangan kecek hak orang, jangan kecek. Suami nak kecek hak orang, pekok mulut dia. Jangan kecek, kau dulu. Istighfar, jangan kecek. Kita kecek hak kita. Ni buat latih. Ni hari ni prakak situ di pintu tepek Kek Pelak Buri. Sini Kek Pelak Pengcurut. Kek Pelak macam-macam. Tapi pelak seka buruk kat orang, tak ada pihak beringat, tak ada pihak jaga. Penuh penal lah masyarakat. Kalau beripun, cuk ni beripun, kecek hak keburuk ke gulungan tu. Gulungan ni mari beripun, maka kecek gulungan ni. Hai, tak ingat ke hadis Nabi kata umat aku masuk syurga? Tak ingat ke hadis Nabi kata umat ni ada harga? Tak ingat ke Allah sayang pada hamba ni? Allah tak wik kecek keburuk ke hamba dia. Walaupun hamba berdosa, hamba ni zina dosa ke tak dosa? Berdosa besar. Tapi kalau kita kecek lebih pada zina lagi, Allah benci. Orang ni curi, berdosa, kita tuduh dia, kecek keburukan dia. Apakah lagi hak seka? Sahabat tanya Rasulullah, kita kecek hak ia buat sungguh. Nabi kata hak sungguh tu lah mengupak. Kalau hak ia tak buat, hak tak sungguh tu fitnah. Fitnah dosa lebih besar pada zina lagi. Hari ni banyak mana umat Islam fitnah sama Islam. Orang kerja agama dah pun duk fitnah sama orang kerja agama. Tuduh macam-macam, kata tipu lah, kata gapo. Hai, jangan tuan-tuan, muslimin dan muslimat buat suasana dalam rumah tangga ni nak ayat deh. Kekuatan ni kena tupai orang tino. Sebab ia majlis orang tino ni ada apabila beripun dia sedap, dia kecek, dia tak sebut orang jatuh. Ada kadang dia tanya tak sesuai dengan nak tanya macam-macam. Saya biasa bawa juga ahli buat pergi setempat tu beripun kawan guru dia. Berapa minit sudah mari masuk play kereta kata itu. Itu sungguh kan? Gapo pula saat ni dia duk kecek kata dia tu Allah. Tak ada buku lain nak kecek. Saya tunjuk ke langit. No burung. Dia kata mana weh? No tengok burung. Gapo? Oh dia duk tubel. Kita akak kecek ha burung Jadi dia terlupa. Ya maaf. Setelah berapa minit duduk dalam majlis, masuk lagi. Ya tu gitu, ya ni gini. Setara deh. Ingat deh. Hukukullah, Allah panggil sama seorang. Allah kata ingat kedak. Muntah dunia salah ni. Ya. Hamba aku
Hari tu mu tah dunia, mu tak biasa kecek keburuk ke orang, mu tusuk keburuk ke orang. Hari ni keburuk ke mu hak kuwi tengok, mu juga aku maaf belaka tak ada siapa tahu. Malaikat tulis, malaikat pun terlupa. Hak tu hukukullah. Tapi dengan manusia, Allah kata gapo? Mungkin cari dia. Hari tu lah 1000 tahun lah sore-sore lagi cari. Hei fulan, duk mana hari tu ku kata kamu minta maaf lah. Duk mana we? Allah kata mu tunggu dulu. Ya duk mana tak tahu daripada masa cari. Maaf lah aku duk kecek hari tu bila-bila lagi bayar mastura tu aku kecek hamum. Ku kata ke keluargamu, ku kata ke anakmu, ku kata ke binimu, ku kata ke isterimu. Hai, nak we boleh bayar sore-sore ni. Semaya kita pun tak sebenar dah. Ibadat kita pun kurang dah. Zikir baca Quran, bayar. Hak ni lah orang panggil bank gerak sungguh. Bank gerak dunia banyak ana mari duk pening kok markah dah. Boleh tupai kasih beri boleh lagi bank gerak dunia. Bank gerak di akhirat tak ada amalan ambil dosa orang tak pala junjung bawa masuk neraka. Ni bankrupt bahasa Mak Saleh, mupuh bahasa Melayu, muflis bahasa Arab. Siapa orang bankrupt Nabi tanya? Orang tak ada duit. Dah. Orang amalan banyak tapi menyangkut sakut paut dengan amalan saudara dia atas dunia, dia kena bayar ambil dosa pikul atas kepala bawa masuk neraka. Inilah bankrupt. Sebab tu saudara kita pun tak hanya dah buat amalan ibadat ni. Hari ni betul kehidupan kita, bawa umat pada taubat, bawa umat pada kebaikan. Ni nak oyak kerja mastura kita ni. Dah sebab hak kerja kita pandai belaka dah. Dah kemarin pun ada melanam dia oyak hak kerja apa dah. Saya ni oyak hak jaga. Email kita ada dah jaga email. Email kita ada dah usah email. Amalan kita buat dah jaga amalan jangan hapa saudara. Gapo nak menghapakan ni lidah kita, telinga kita, mata kita nak hapa nak menghancurkan amalan kita. Sebab tu hak Syekh Ilyas kata tahrik kena gerak email untuk nak jaga email, nak usah email, nak bela email, nak belakan amal. Apabila email sepenuh, amalan tu baiklah. Apabila amalan sepenuh, nizam dunia akan jadi sepenuh. Sebab tu kita niat semua tiap-tiap bulan atau 3 bulan ni kita buat latihan diri kita ataupun seminggu sekali ada asal isyraq ni bagi suami kita ni, abang-abang kita, jangan mentangguh-tangguh. Jangan buat kita sekat buat kita orang kerja ni tak ada dah sekat. Tapi jangan menjadi menyusahkan. Jadi cepat memudahkan. Hak Nabi kata zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi. Afdaluhu lisanun dzakirun wa qalbun syakirun wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi. Isteri yang mukminah yang bagi kemudahan pada suami dia masalah iman. Hari ni kita tahrikul iman kuat 3 hari, keluar seminggu, dia i'tikaf asal isyraq, musyawarah, gapo takaza agama, wahai kaum ibu wanita semua, walaupun kita 3 bulan sekali, walaupun lama-lama sekali ada orang yang ada anak kecil ni, setahun sekali tepuh nak keluar 3 hari, nak keluar 40 tak boleh, keluar seminggu tak boleh. Kadang-kadang dia ni tak biasa keluar. Dia boleh buat juga amalan ke apa? Rumah dia terima jemaah, rumah dia hidup taklim minggu rumah dia hidup taklim hari ni jaga benda ni, ia masuk iman. Kita duk tahrikul iman. Maksud saya ayat kata Syekhul Hadis kata kita nak pada sifat. Nak yakin buat majlis agama dalam rumah kita kita niat hak mari hari ni muslimah semua tu rumah siapa lagi hak tak ada buat taklim hari usahakan hak tak ada pergi minggu tu kita pergi tupai minggu tu belajar seminggu sekali ada di mana tempat kalau tak ada usahalah pakat 2 3 4 orang kalau hak hidup belaka dah di rumah kita jaga masing-masing. Di rumah kita ni hak penting sekali dalam rumah. Sebenarnya nak klik pada rumah. Taklim minggu ni ulama saya dengar ulama bagi tahulah tak biasa jumpa lagi kampung hak sebenar ni. Tapi akhir sekali dia tak ada dah taklim minggu ni apabila rumah dalam kampung ni setiap buah rumah wanita semua ada taklim duk tarbiyah anak dia dengan taklim dengan hadis Nabi. Hari tu seminggu tak kena beri pun dah orang tina. Sebab tu hari ni kita niat baru duk belajar. Tak apalah 3 bulan sekali, seminggu sekali mau berhubung dengan hadis Nabi katik, dengan muzakarah katik. Untuk apa ni? Untuk nak pedomeh hidup, ambil sahabat hak duk bincang, pedomeh buat ukur dengan hidup kita. Kecek pe saya mungkin ada silap, salah, kasar, itu nafsu manusia lagi tak lepas. Tak usah duk fikir, tak usah duk dengar, tak usah duk buat ingatlah. Terlupa buat hak berhabis kecek pe tak molek. Kalau betul dengan hadis Quran itulah agama. Ambil dak oyak semua. Kecek pe hak Syekh Ilyas biasa belafaz kata, kecek pe aku semua bukan agama belaka, hak betul dengan hadis Quran itulah agama. Sebab agama dua saya ayat ni kata perintah Allah cara Nabi. Manusia saya lebih lagi saya ni jahil lagi gapo lagi, kadang-kadang kecek dengan nafsu mari dengan akal.
Tak ada rupa nakal, tak ada. Mari dengan akal rekod sendiri, tak betul dengan hadis Quran, bukan agama. Sebab tu dia ambil hak molek saja pakai, dia sebar pada orang lain. Hak tak molek, kamu defan sipai taruh terlupa perhabislah. Kita gerak hak molek-molek hari ni kebaik ke saudara, kita tengok kebuat ke kita sendiri, kita cari, kita proses, kita bikin. Tu yang kerja kita, dakwah ataupun mastura ataupun taklim minggu wek ataupun keluar gapo saja hak kita dak usaha hari ni nak maksud mardatillah. Siapa hak tu hereda? Sahabah dan sahabiah. Mereka yakin, mereka hidup sunnah Nabi, mereka semaya sepenuh, mereka faham kerana Allah kerana Rasul, mereka kasih sayang satu sama lain, mereka buat semata-mata kerana Allah, mereka sedia setiap masa setiap keadaan dengan agama. Labbaik ya Rasulullah. Diri masa harta nak wakaf untuk agama. Semua hak mari kita niat belaka deh. Hari ni kita nak latih diri kita asuhai baru ni. Rumah kita hidup taklim, kampung kita ni semua akan hidup setiap buah rumah, dan anak-anak jantan kita akan sembahyang Jumaat, anak tina kita akan akan tutup aurat 100%. Suami kita ni jizbah dengan agama setiap masa setiap keadaan. Semua niat belaka insya-Allah. Minta tazkir sikit. Bulan lepas ni, hak bulan lepas cadar dah ni 4-15 ni. Jumaat mastura pula nak keluar. Cik boleh ambil nama sikit buat sunnah lama dah saya ni. Pesing bayar ceramah tak tazkir, tak lekat untuk tazkir. Minta tazkir sikit dia, lepas tu saya nak doa. Doa dulu tak apa, lepas doa ni minta ibu-ibu hak mari deh kampung kita sini ni. Siapa dia mana hak ada suami lah. Deh bagi nama belaka cik boleh nak keluar tempat 15 bulan lepas. Mastura 3 hari tak banyak. Dah lah ni sekadar 3 hari, 10 hari pun tak ada, 40 hari luar negeri pun tak ada. Dah kita patut-patut dah kita teriaklah, sedih lah. Semua dulu kita boleh pergi rata-rata dengan agama, hari ni pun sepik. Rebutlah masa ni, masa dah 3 hari sekalipun kita rebut diri kita bagi orang yang tak ada anak kecil tu lah. Saya duk kacau royah ni takut dia mau tanya Maulana hari nak tak keluar. Anak kecil. Anak halo. Lepas tu halo-halo semua tiap tahun. Tak ada nak keluar. Dah lah 3 hari, 10 hari biasa keluar. Tapi duk tanya-tanya ulama macam mana ni? Tak lepas susu lagi. Tak boleh. Kalau ada orang tanggungjawab, boleh lepas siapa teriak tak boleh lah. Kalau boleh jaga tu boleh ikhtiar. Setengah orang kata Nabi Musa tu mak dia tinggal kotak air itu ya. Tak boleh sungai apa kita duk bayar yakin-yakin bukan siapa gitu lalu. Mana ia ada susun ni. Ada mufti, orang tanya mufti di Pakistan. Mastura ni lah mana duk tinggal anak, tinggal apa ni, tinggal kerja, hidup rumah orang. Mufti Azam di Pakistan dia jawab macam mana? Selagi mana mastura ni dia buat berjalan atas dasar tertib hak Syekh Yusuf letak syiat dah, kita tak boleh ganggu ke apa. Berjalanlah atas tertib tu. Ulama ni hak ni mufti sendirilah. Mufti bukan dalam usaha tabligh dak, mufti azam hak besar dalam Pakistan hak karya kitab apa ni tafsir Ma'riful Quran. Dia kata kita nak tak boleh. Sebab tu pentinglah kita kena jaga tertib. Orang jantan ni tak kuat, tak sama dengan retina, tertib mastura ni halusi. Tak boleh buat mudah-mudah sangat. Rasa nak buat rekod sendiri, fikir sendiri, ya tertib hak Syekh apa ni, hak mana Yusuf. Hak tu mari kita itu kita jangan keluar daripada tu lah. Jangan rekod nak jadi fitnah. Macam-macam kita nak buat dia lari daripada asal usul hak mastura sungguh, ia akan jadi fitnah. Sebab tu mufti kata, selagi mana dia jalan atas dasar dulu, kita nak kata gapo tak boleh ke dia. Kita niat nak jalan atas dasar hak mana hak dulu hak dulu macam mana orang tino duduk dalam rumah keluar mastura macam mana kita nak amal turut tu lah. Semua niat belaka 4-15 bulan depan kita nak keluar insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kama anta ahluhu wa salli ala Muhammadin kama anta ahluhu faf'al bina kama anta ahluhu innaka ahlut taqwa wa alul maghfirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah peripunan kami hari ini asbab maghfirah, keampunan daripada Engkau ya Allah. Utamakan diri aku hendak kecek sejar wajah ni ya Allah. Banyak sangat kecek, banyak salah banyak, dosa banyak, azab di akhirat ya Allah. Maaf pada aku utama kali dan maaf semua pendengar hok tak ada sangat ya Allah. Memang lagi tak lepas dengan kesilapan, lebih lagi orang tino ya Allah. Aku takut ya Allah, Nabi Engkau dah bagi tahu dia tengok dengan mata kasar dalam neraka ramai orang tino ya Allah. Jaga ibu aku, jaga isteri aku, jaga anak lara aku, jaga anak murid aku, pelajar aku dan muslimat semua ya Allah. Ya Allah, wanita semua hok mari tak ada tangan hari ni, memang dia ada silap, biasa silap dengan suami, biasa silap dengan ibu bapa masa muda ya Allah. Jangan buat kira ya Allah. Aku takut masuk le gulung ni hok
mana Nabi ku tengok ya Allah, ku tahu mu maaf mu tak rugi pun, mu azab mu tak labah kali ya Allah. Maaf semua pada puak kami hendak belajar ya Allah. Dak ke mu ayat si kata kullu bani adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Ya Allah, semua anak cucu tak ada salah berdosa belaka, sebab orang berdosa orang taubat ya Allah. Fak kami keluar nak taubat dah ni, fak kami duk tak ada tangan taubat dah ni. Kami tak kuasa nak bilai kesilapan hak mu tahu maaf habis ya Allah. Walaupun malaikat dah tulis ya Allah, malaikat lupa apa hanya mu kuasa ya Allah. Maaf habis kesilapan kami. Awak akhir balik sampai hari ni ya Allah. Jaga hati aku ya Allah, jangan pecah dengan saudara. Jaga lidah aku, jangan kecek ke buruk ke orang. Jaga telinga aku, jangan tahu, jangan dengar aku buruk ke saudara. Jangan mata aku, jangan nampak, jangan tengok aku buruk ke saudara ya Allah. Lebih lagi lidah aku mu duk guna sejak 2 jam sehari. Jangan jadi asbab orang pecah belah, jangan jadi asbab orang jauh dengan agama ya Allah. Jangan sesak aku jangan menyesatkan aku, jangan guna aku menyesatkan orang lain ya Allah. Amalan aku di awal lagi tak ada, kalau aku kecek merusakkan orang lain, menyebabkan rusak ya Allah, macam mana akhirat aku nak gantung dengan siapa lagi ya Allah. Murrahman murrahim karim, sifat murah yang ada pada engkau. Mu cuci aku belum mati. Murrahman, aku berdosa, maaf buat kami semua ya Allah. Lebih lagi suasana sekarang ya Allah, hak Nabi aku bagi tahu anak tak boleh masuk syurga kalau mak tak reda. Hari ni banyak mana mak sakit hati dengan anak, banyak mana isteri yang menyebabkan suami dia sakit hati. Oh Allah, bahkan penyakit ni mahrum syurga belaka ya Allah. Jangan mati buat kami walaupun sore dalam keadaan suami sakit hati. Jangan mati anak-anak dalam keadaan ibu bapa sakit hati. Lebih lagi fitnah ke zaman ni ya Allah, mudah sangat ya Allah. Berapa hari kemarin ada saya buat ikut tengok gambar anak bunuh mak ya Allah. Hari ni dah berlaku lah suasana kami ya Allah. Dulu seorang sahabat kecek sikit ya silap mak, berasa hati keras lidah nak mucak tak boleh. Hari ni anak godem mak, hari ni anak lawan mak ya Allah. Jangan berlaku dengan keluarga aku, jaga zuriat aku, jaga adik-adikku semua ya Allah. Aku takut mahrum daripada syurga. Oh Allah, Rahman engkau, Rahim engkau, Karim engkau, Halim engkau. Kesialah pada buat kami semua ya Allah. Hak mari nak kebaikan belaka, hak lepas dah tak sawak kira ya Allah. Dar guzar farma tak sawak kira ya Allah. Dosa kecil, dosa besar, dosa lama, dosa baru, semua mu kuasa ya Allah. Maaf pada buat kami ya Allah. Lebih lagi tuai rumah hak buat perempuan ya Allah, bagi kebaikan pada mereka, bagi keberkatan lagi kerja buat kehidupan zuriat mereka ya Allah. Anak-anak jadi hafiz, hafizah, alim, alimah, da'i dan da'iyah ya Allah. Tambahlah keberkatan lagi dan jaga daripada fitnah ya Allah. Ya Allah, lebih lagi masalah hati hari ni ya Allah, macam-macam orang selisih faham, macam orang kata ya Allah, jaga aku jangan menyakiti orang, jaga juga hati aku. Sekiranya ada orang menyakiti, bagi kekuatan aku boleh maaf ya Allah. Tak ada wak kira gapo, maaf semua orang yang menyakiti kami, dan jaga kami jangan menyakiti orang ya Allah. Aku takut sejak 2 jam duk bayar, kadang-kadang orang sakit hati sebab aku ya Allah. Jagalah, mu pilih dah, mu jaga sendiri ya Allah. Aku tak pandai, aku jahil, aku tak erti, aku orang cemah, aku orang berdosa ya Allah. Pimpin aku jalan yang betul, tunjuk jalan yang benar. Lebih lagi wanita akhir zaman, pimpin yang muslimah ini jalan yang betul ya Allah. Jaga hak suami, jaga hak dengan anak, jaga hak ibu bapa. Oh Allah, aku orang kecek, aku orang bayar, mu pilih orang kenal, orang dengar, tapi bagi akhirat mu tak dengar, mu tak kenal Nabi, tak ngaku. Aku nak hidup mana? Oh Allah, kesiaplah pada aku, jangan guna aku jadi sedekah, jangan guna lidah saja ya Allah, guna amal hati, wujud lagi hidup aku ya Allah. Aku dah kecek, aku tak ada, tapi aku nak tumbuh lagi hidup aku. Kasih saya, yakin dengan engkau, sunnah Nabi Mukammal, semaya hakikat, ilmu yang pahal kerana engkau, kerana Rasul engkau, hati yang tak lalai ya Allah. Keikhlasanlah hati aku, bagi ikhlas dan istighlas, bagi afiat sahulat qabuliat le agama ni ya Allah. Lebih lagi dengan kerja agama ya Allah. Jangan guna aku sebagai kecek saja, guna masa diri harta aku ya Allah untuk agama engkau. Baki lagi hidup aku ni, masa aku ni, harta aku ni, guna seperti mana mu guna sahabat dulu ya Allah. Sahabat susah, aku tak susah. Sahabat dengan Nabi aku jauh 1000 tahun. Aku nak senang dunia akhirat, semua orang kerja agama ya Allah, bagi kesenangan. Rumah mana berpisah kerana agama, akhirat jangan becek lagi ya Allah. Rumah mana dia ada susah, bagi kesenangan. Rumah mana ada kesakitan, bagi kesihatan. Rumah mana ada berpisah, oh Allah, akhirat nanti kabung mereka ini dalam jannatul firdaus.
firdaus. Aku juga ya Allah, hari ni mu bawa aku cuma aku jahil korang berdosa. Bawa mak orang gerbang semua duk tak ada tangan akhirat, jangan tinggal aku seorang. Ambil aku seorang bersama dengan mereka ini capur dalam jannatul firdaus. Aku duduk sekali pula dengan orang-orang beragama ini bawah naungan arasy Engkau daripada masyarakat nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 bi rahmatika ya arhamar rahimin.